sekali tidak mempunyai niat untuk melarangkan laungan azan di Surau, Sardinia, Umar, Blok A, Tai Pinnacle. Saya secara peribadi memohon maaf jika ada di kalangan kata-kata dan ucapan saya menimbulkan kemarahan mana-mana pihak. Kami amat kesal dan kecewa kerana isu yang sepatutnya hanya menjadi perbincangan dalaman secara sulit telah disebarkan dan mewujudkan salah faham. Kami ingin menjelaskan bahawa agenda yang dibawa bukanlah mengenai laungan azan, tetapi mengenai pemasangan speaker. Walau bagaimanapun, agenda ini telah pun ditarik balik berikutan, ianya amat sensitif untuk dibincangkan. Penarikan balik agenda tersebut ada direkod di dalam minit mesyuarat agung yang bertarikh 12 Mac 2023. Okey, itu adalah isu berkaitan dengan laungan azan yang menjadi viral 1-2 minggu yang lepas, yang mana kita lihat Persatuan Pengurusan Bersama Penduduk Tri Pinnacles ni sudah pun memohon maaf. Jadi kita nampak macam selesailah, ialah secara spesifik untuk isu ni kita anggap sebagai selesailah untuk Tri Pinnacles ni. Tapi saya nak berbincang tentang perkara untuk menegur tentang laungan azan oleh mereka-mereka ini untuk seolah-olah nak menghalang ni, bukan sekali bukan ini pertama kali. Jika kita lihat di Pulau Pinang pada tahun 2020 sudah juga menjadi isu, tapi Mufti Pulau Pinang masa itu mengatakan bahawa itu adalah isu politik yang dipolitikkan oleh orang-orang tertentu. Tapi kita lihat pada tahun 2022 berlaku lagi, kan, dibangkitkan lagi tentang isu laungan azan ni. Kita tengok dekat sini, seorang YouTuber ni dia mempersoalkan juga, kan, dia mempersoalkan sekali lagi tentang laungan azan ni. Jadi perkara ni dia menjadi macam trend. Pada tahun lepas 2022 isu ini dibangkitkan pada bulan Mei juga. Sekarang 2023 dibangkitkan atau menjadi isu sekali lagi tentang laungan azan ni pada bulan Mei juga. Tapi apa yang mereka mainkan di sini ataupun mereka sentuh di sini, mereka kata bukan tentang laungan azan, tentang speaker, itu penggunaan speaker. Sebab apabila azan menggunakan speaker, dia tersebar luas dan ramai orang mendengar perkara azan tersebut. Jadi apabila mereka dengar azan, setengah-setengah orang tu merasakan sebagai apa yang dikatakan oleh Marina tu pencemaran bunyi. Nampak tak jahat? Guna speaker, dengar azan, dia kata jadi pencemaran bunyi. Tapi bukan masalah azan katanya, masalah speaker. Mereka nak mengawal bahawa azan tu janganlah menggunakan speaker, buat sajalah azan di dalam, kalau ikut kata Tri Pinnacles ni, di dalam surau tu sajalah, pasang speaker di dalam surau, tak perlulah dengar pada orang luar, katanya, kan. Dan ada juga yang mengatakan sebarkan jelah masuk waktu dengan WhatsApp, dalam WhatsApp group sebar masuk waktu. Apa yang mereka tidak faham di sini tentang laungan azan dalam orang Islam ini adalah berkenaan dengan syiar. Kita harus melaungkan supaya diperdengarkan kepada orang ramai. Bukan untuk sekadar untuk memberitahu bahawa sudah masuk waktu. Bagi orang Islam, kami memang tahu bila yang akan masuk waktu untuk solat. Kita dah lebih kurang tahu, lebih kurang 1 suku, 1:20, lebih kurang waktunya kita dah tahu. Tapi laungan azan itu adalah untuk diperdengarkan syiar. Macam tadi 1 suku 1:20 waktu Zuhur. Pukul 4:25, 4:30 macam tu waktu asar. Lebih kurang kita dah tahu. Jadi tak perlu nak kata pemberitahuan haruslah melalui WhatsApp dan sebagainya. Kami orang Islam perlu mendengar laungan tersebut. Macam Tri Pinnacles tu, kita kena tahu bahawa apartmen tersebut ataupun kondo tersebut tingginya setinggi 48 tingkat. 44 tingkat. Jadi mereka hendak melaungkan azan supaya dengar sehingga ke tingkat 48 untuk mendengarkan, bukan sekadar untuk memberitahu sudah masuk waktu. Seperti yang saya sebut tadi, kita tahu bila masuk waktu. Jadi tak perlu nak mencadangkan masuklah dalam WhatsApp lah. Dan si Marina YouTuber yang tadi tu, dia kata, oh, kita ada smartwatch, dah ada masa, boleh tengok masa masuk. Bukan itu isunya. Mereka tidak faham. Jadi seperti yang saya sebut tadi, isu ni dibangkitkan terus menerus setiap tahun.
Kita nampak macam itulah setiap tahun. Jadi walaupun Persatuan Penduduk tadi sudah minta maaf untuk isu tersebut pada tahun 2023, kita akan lihat 2024 akan ada isu di tempat lain pula. Kita tengok orang yang telah memberi komen dekat sini, mereka sudah mula mengatakan bahawa jangan sediakan surau di kondominium-kondominium. Kita tengok dah menjadi cadangan-cadangan yang agak sinis dan jahat lah. Kita tengok kat sini apa dia kata sini. JMB fatal mistake is to allocate general hall or room or space to be surau or any permanent worship space for any religion in the condominium. Dia dah mula kata kesalahan Persatuan Penduduk itu adalah menyediakan ruang untuk surau tu. Jadi dia kata kat sini patut tak perlu adalah surau di dalam kondominium tu. Sebab surau itu untuk publik dan macam-macam lah dia kata kat sini dan memberi cadangan. Nanti kondominium yang akan datang kita tak tahulah kalau menerima cadangan macam ni kan. Cadangan supaya okey tak perlulah ada hall untuk surau dan sebagainya. Nampak tak? Dah mula perkara-perkara macam ni dah mula dimasukkan di dalam minda para developer dan pertubuhan ataupun persatuan-persatuan penduduk di Pulau Pinang yang akan datang. Jadi sekali lagi saya nak bangkitkan di sini adalah isu ni seperti trend tiap-tiap tahun dah mula dibangkitkan di Pulau Pinang. Saya harap tak adalah isu-isu ni di tempat-tempat lain, tapi kita lihat trendnya semakin menular. Kita akan tunggu pada tahun depan pada bulan Mei kita akan tengok sekali lagi ada tak isu ni dibangkitkan di kondominium ataupun kawasan perumahan yang lain pula. Kita tunggu tahun depan.